ESW Scam. Let's go. Okay, first aku nak jawab komen seorang ni. Okay, dia cakap Syed duk cari ejen kan. Aku rasa hang salah seorang yang bekerja ikut shift 8 pagi balik 5 petang, lepas tu hujung bulan cucuk kat ATM ambil gaji. So hang tak tahu langsung pasal ilmu bisnes ni. Sebab apa? Sebab apa kita wujudkan sistem bisnes ni supaya sistem ejen ni, sebab apa? Kita nak sustainkan kita punya bisnes supaya dia boleh pergi dengan jangka masa yang panjang. Okay, so sekarang ni apa yang membezakan stokis dengan ejen? Contohnya kalau hang ada kedai, aku ada kedai, kenapa orang mesti nak beli produk dengan aku, kedai aku? Kenapa orang nak beli dengan produk dengan kedai hang? So sebab tu kita perlukan ejen dan juga marketing untuk run FB Ad, IG Ads dan juga TikTok Ads, supaya kita boleh menggunakan platform media sosial ni untuk tarik minat untuk membeli dengan kita. Sekarang ni bukan zaman nak bagi flyers pergi jumpa orang, itu dah cara lama. Okay, so harap hang kaji balik apa yang hang cakap, make sure hang faham dulu sebelum hang cakap. Thank you. Amboi hang. Sekali hang je. Orang tanya elok-elok, hang jawab macam itu. Apa nak jadi? Ni meh cik habaq mai sikit. Kenapa? Ni cik habaq mai 5 sebab kenapa ESW ni dianggap sebagai scam. Okey, dianggaplah sebab yelah kami anggap dia sebagai scam. Okey, kenapa? Okey, kenapa kita anggap dia sebagai scam? Ni cik bagi 5 sebab. Dengar baik-baik ya. Okey, sebab yang pertama, SSM tidak dijumpai. Namun begitu, apabila kita Google search ada dengan nama East Beauty Collagen Venture. Okey, bila kita Google search, nama yang keluar adalah nama East Beauty Collagen Venture ataupun IS Beauty Collagen Venture. Poin yang kedua, lesen jualan langsung, iaitu lesen MLM ataupun AJL. Di sistem KPDN HEP itu sendiri, tiada rekod dijumpai bagi nama company ini. Perkara ini salah di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 Seksyen 4-1. Tiada seorang pun boleh menjalankan apa-apa perniagaan jualan langsung melainkan ia suatu syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dan memegang lesen yang sah diberikan. Kurungan 2 menyatakan bahawa mana-mana orang yang melanggar subsection kurungan 1 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh kurungan A, jika orang itu ialah suatu pertubuhan perbadanan, perkongsian atau pertubuhan, didenda tidak melebihi RM1 juta dan bagi kesalahan kali yang kedua atau yang berikutnya didenda tidak melebihi RM2 juta. Kurungan B, jika orang itu bukan suatu pertubuhan perbadanan, perkongsian atau pertubuhan, didenda tidak melebihi RM250,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi kepada mereka yang melakukan bisnes ESW, sila pastikan company kamu mempunyai lesen, sama ada berdaftar dengan SSM dan juga mempunyai lesen jualan langsung AJL ataupun lesen MLM lah daripada KPDN HEP. Dan kalau korang rasa bisnes korang ni legit sangat dan korang banyak duit nak bayar duit denda apa semua tu, korang teruskan. Okay, terpulang pada korang, itu hak masing-masing. Kalau korang still nak buat juga, kalau korang still berdegil nak buat bisnes macam ni yang tiada lesen dan sebagainya, bila kami semak tiada lesen, masih nak bagi harapan palsu kepada individu-individu di luar sana yang menjadikan ejen sebagai customer. So terpulang pada korang. Okay, dan bagi mereka yang nak join bisnes ni, pastikan korang semak dahulu. Okay, perkara ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita semak sebelum melakukan apa-apa transaksi, lagi-lagi melibatkan bisnes. Bukan ini sahaja, kita ada lagi 3 poin kenapa ESW ini dianggap sebagai scam. Poin yang ketiga, NPRA dalam gambar ini ada 3 kesalahan dan pastinya orang ramai tidak sedar tentang kesalahan ini. Nampak seperti screenshot biasa dan normal, namun hanya Jauhari yang mengenal Manikam. Seperti yang semua sedia maklum,
produk ESW ini dalam bentuk sachet, tetapi di gambar ini sendiri tertulis kapsul. Dosage form yang berbeza. Bagi yang belajar tentang pharmaceutical dosage form, kita sedia maklum dosage form itu penting dan tidak boleh silap. Kalau korang beli produk ataupun kalau produk itu didaftar sebagai sebuah tablet, mereka perlu meletakkan deskripsi bahawa produk itu adalah tablet. Jika produk itu berdaftar sebagai suspension, solution, cream, ointment dan sebagainya, mereka perlu meletakkan secara spesifik apakah dosage form produk tersebut. Jadi, itu kesilapan yang pertama. Kesilapan yang kedua atau poin yang keempat adalah produk ESW ini berdaftar di bawah akta makanan dan bukan berdaftar di bawah akta racun. Ejen mereka sendiri yang bagi surat ini. Jadi kenapa boleh keluar di NPRA? Tak logik, dan disebabkan ketidaklogikan ini, kami berjaya mengorek perkara yang sebenar. Yang membawa kepada kesalahan ketiga ataupun poin yang kelima, iaitu NPRA tersebut adalah palsu. Jika kita sendiri semak di NPRA dengan mencari nama ESW Pearl ini, tiada produk dijumpai. Namun begitu, apabila pihak kami mencari nombor registration tersebut, nama produk lain yang keluar dengan nama company yang lain. Jadi, ini membuktikan NPRA yang diberikan adalah palsu. Nampaknya, sampai di situ saja poin kami berkenaan ESW ini. Dan sebagaimana yang kami boleh beritahu, bisnes-bisnes seperti ini atau MLM seperti ini sering menjadikan ejen sebagai customer mereka. Sedangkan kalau korang lihat MLM lain seperti Kuku, Kowe dan sebagainya, mereka lebih kepada mempromosikan produk mereka. Adakah korang pergi tengok iklan kat TV tentang Kowe atau Kuku? Mereka mempromosikan nak jadi ejen? Tiada. Apa yang kita lihat adalah mereka mempromosikan produk mereka, iaitu produk penapis air dan sebagainya. Mereka promote produk diorang, berikan kelebihan produk diorang dan kenapa pelanggan harus membeli produk mereka. Tetapi bagi bisnes MLM yang menjadikan skim cepat kaya, tetapi bagi MLM yang menjadikan atau dimanipulasikan seperti sistem cepat kaya atau skim cepat kaya, mereka seringkali merekrut ejen tanpa mempromosikan atau tanpa menerangkan kelebihan produk mereka kepada pelanggan. Mereka tidak emphasize dalam marketing produk tersebut, tetapi apa yang mereka emphasize adalah peluang jana pendapatan ataupun peluang buat duit. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak seharusnya berlaku. Ingat, jika produk korang strong dan jika produk korang tu hebat, of course ramai ingin menjadi ejen sebab demand ada dalam produk tersebut. Tetapi jika korang ada supply tanpa ada demand terhadap produk tersebut, nescaya produk tersebut juga tidak akan laku. Sebab itu kamu merekrut ramai ejen supaya kamu dapat lebih banyak jualan, sedangkan ejen dijadikan sebagai customer. Seterusnya, apa yang boleh diberitahu ialah produk-produk seperti ini seringkali dinaikkan harganya kepada harga yang mencapai satu tahap yang tidak berpatutan. Bayangkan, produk makanan apa yang di dalam sebuah kotak dengan harga yang sangat mahal. Kadang-kadang sekotak sampai 100 lebih, 200 dan sebagainya. Sangat tak logik. Makanan apa yang sangat mahal sampai sekotak yang ada hanya berat tak sampai sekilo pun bernilai ratusan ringgit. Korang fikirlah secara logik. Ini produk makanan je tau. Okey, kalau nak compare dengan keripik pisang, apa je kelebihan produk ni? Keripik pisang ada vitamin, produk ni pun ada vitamin. Kalau produk ni ada apa lagi? Ada mineral, karbohidrat, lemak, protein. Keripik pisang pun ada. Sebab dia makanan, dua-dua adalah makanan. Jadi dijual dengan harga yang tidak berpatutan. Mereka sering mark up harga ke paras yang tidak patut dan tidak sesuai. Sebab itulah mereka
manipulasi MLM menjadi skim cepat kaya atau peluang jana pelawatan, sebab mereka markup harga produk. Mungkin produk tu hanya RM20-30 je daripada company, sampai ke ejen-ejen diorang yang manipulasi ni, diorang akan tingkatkan kepada RM100. Sebab tu kalau korang perasan, sekotak untungnya boleh cecah RM50, RM60, RM70. Korang tak pernah perasan ke? Produk diorang ni just makanan. Lainlah kau buat apa, wagyu ke, steak ke, mahal tu, daging kuda ke, jirafah ke, kau nak makan, mahal, itu percayalah sebab barang susah dapat. Tapi produk korang ni makanan yang macam tak tahulah apa kelebihannya. Nak kata sedap, sama je rasa dengan benda-benda lain kan. Dia sama je, produk tu tuang dalam air rasanya manis, ada rasa buah ke apa ke, sama je. So kalau korang bijak, janganlah sampai tertipu dengan produk-produk macam ni. Penat nak kata ni. Jadi video ni pun bebel jadi panjang. Padahal video ni yang ditulis kat kertas ni pendek je. Bukti-bukti diorang kita tulis dulu, baru kita boleh attack diorang ni. Tapi apakan daya, kepada ejen-ejen ESW, tolong ingat, nak diingatkan lah yang korang ni dah expose and busted, okay. Dan sampai di situ saja video kali ni. Kalau korang tak nak kena scam, korang like, subscribe dan share video ni, dan jangan skip iklan. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.